Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ramadan akan menyampaikan pengajaran menggunakan buku teks Sains tahun 5 semakan 2017 yang akan digunakan bermula tahun 2021. Saya akan menerangkan tajuk Unit 2 Manusia. Okey, anak-anak murid boleh buka muka surat 19 jika ada buku teks. Okey, di sini diterangkan halaman rangsangan. Okey, Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perubahan mereka. Haha, kamu tak dapat lari daripada saya. Tiba-tiba prak jatuh kan. Okey, Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Aduh, sakitnya. Okey, kemudian Chan ni dibawa ke klinik. Lepas tu doktor pun dah scan kaki dia ni. Okay. Doktor kata, jangan risau puan, imbasan sinar X pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Okay, soalan tanya, apakah yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar X itu? Okay, apa yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar X ni? Nyatakan kepentingannya kepada manusia. Okay, apa yang kamu nampak ni? Yang kamu nampak ni ialah tulang, bentuk tulang kita. Kita nak tengok tulang kita kat dalam badan kita, kita gunakan sinar X ataupun X-ray. Apa kepentingannya? Banyak kepentingan dia kepada kita. Okay, kita akan belajar seterusnya. Okey, sistem rangka manusia dan fungsinya. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Okey, cacing ni cakap, kalau tak ada sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjala untuk bergerak seperti saya. Kalau kita tak ada sistem rangka, maka kita tak boleh nak bergerak seperti yang kita bergerak sekarang lah. Kita terpaksa mungkin bergerak macam cacing ni, iaitu menggunakan cara menjala. Okey, sekarang kita tengok sistem rangka manusia. Okey, ini adalah rangka manusia. Okey, semua ni adalah sistem rangka manusia di dalam badan kita. Okey, sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang dalam badan. Bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Okey, dalam ni ada banyak rangka dalam ni. Tapi yang untuk tahun 5 kamu kena belajar ialah tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Okay. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4 tulang tangan dan tulang kaki. Okay. Yang pertama tengkorak. Tengkorak, apakah fungsi dia? Tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan. Keyword dia ialah melindungi otak. Tengkorak melindungi otak. Okey, yang kedua ialah tulang belakang. Tulang belakang. Ini tulang belakang. Ini adalah tulang belakang awak. Okey, apakah fungsi tulang belakang? Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Okey, untuk sokong tubuh kita. Tengok ni gambar, dia boleh bergerak ke depan, dia boleh bergerak ke kiri ke kanan. Kalau tak ada tulang belakang ni, kamu tak boleh buat pergerakan ni. Dia ialah tulang rusuk. Okey, tengok gambar tulang rusuk ni. Okey, apa ada dalam tulang rusuk ni? Tulang rusuk ni dalam dia ada paru-paru, ada jantung, ada hati dan juga ada sebahagian perut kat dalam ni terletak di dalam tulang rusuk. Okey, fungsi tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan jantung. Jadi fungsi dia ialah melindungi organ dalaman. Okey, yang terakhir ialah tulang tangan dan kaki. Tulang tangan dan tulang kaki Tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Yang cikgu gariskan dengan warna merah ni lah dia punya fungsi dia, sokongan dan pergerakan. Kita tengok ni, dia menyokong tubuh kita
tulang tangan dan tulang kaki. Kamu boleh support badan awak, kamu boleh berdiri, kamu boleh buat kuda-kuda, kamu boleh bersila dan sebagainya. Dan ini pula tulang tangan dan kaki juga membolehkan badan digerakkan. Okey, kamu boleh bergerak sebab kamu ada tulang kaki. Dari satu tempat ke satu tempat kamu bergerak menggunakan kaki, yang mana di dalamnya ada tulang kaki. Kamu boleh alihkan barang-barang di depan awak dan menggunakan tangan awak sebab tangan awak ada tulang tangan. Okey, sekarang kita akan belajar tentang sendi. Apakah itu sendi dan di manakah kedudukannya? Okey, Ravi memerhatikan model rangka manusia. Ravi tanya, cikgu, bagaimanakah tulang-tulang di dalam rangka manusia bersambung? Cikgu pun kata, tulang-tulang kita bersambung atau bertemu pada sendi. Contohnya, dua tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Okey, ini adalah dua tulang pada lutut, tulang yang bawah ni dan tulang yang atas ni bertemu pada sendi lutut. Okey, kat sini kawasan sendi lutut. Okey, apa itu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Jadi kalau ada dua dan lebih tulang yang bertemu, kita panggil kawasan tu sebagai sendi. Sendi adalah tempat pertemuan. Okay, perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rajah rangka manusia di bawah. Okay, kamu boleh scan QR code ni. Okay, kat sini adalah beberapa kedudukan sendi yang kamu kena tahu. Berpandukan rajah rangka manusia ini, sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Okey, sekarang apakah fungsi sendi? Fungsi sendi, kenapa kita ada sendi? Kenapa kita ada tempat yang bernama sendi pada pertemuan dua atau lebih tulang? Okey, sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita fahami situasi yang berikut. Okey, gambar ni Ravi dia balut tangan dia. Mengapakah saya tak boleh membengkokkan tangan saya ni? Kenapa tak boleh bengkok? Sebab dia dah letak anduh kan? Ravi tak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Maknanya kalau tak ada sendi, kamu tak boleh bergerak langsung. Katakan tulang kamu tu tak ada bahagian yang bertemu, panjang je semua, dia tak ada bahagian yang boleh ada tempat pertemuan dua tulang. Boleh tak kamu gerakkan tulang-tulang awak? Boleh tak kamu buat pergerakan? Tak boleh. Okey, tengok ni, perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu? Okay, tengok ni pemain bola ni, kamu kan main bola. Okay, tengok ni, sebelum nak sepak tu tengok tangan dia. Ni ada sendi sendi bahu dia. Ini adalah sendi pada pergelangan kaki. Okay, dia akan gerakkan lutut pun sama. Okay, tengok penari ni pun sama. Bila nak menari tu leher dia akan berpusing kan, berputar. Okay, tangan dia pun akan jari dia dibengkokkan. Okay, sama juga dengan pemain papan luncur ni. Dia akan membengkokkan lutut untuk mengangkat papan luncur ni. Okay, dia akan mengangkat tangan dia, mendepakan kedua tangannya untuk menyeimbangkan badan dia. Okay, semua aktiviti ni boleh dilakukan kerana adanya sendi. Okay, apakah fungsi sendi? Fungsi sendi ialah ni yang penting. Sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Kebolehlenturan ni ialah dalam bahasa Inggeris kita panggil flexibility, flexible. Okey, maknanya tangan kamu tu boleh dibengkok-bengkokkan. Okey, sebab adanya sendi. Okey, pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Ini contoh-contoh penggunaan sendi lah. Pergerakan yang boleh dilakukan pada bahagian-bahagian tulang awak kerana adanya sendi.
Okey, contoh pertama, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Pusingan atau putaran. Okey, ini ada sendi pada tulang leher. Kita boleh buat pusingan ataupun kita boleh buat putaran. Okey, contoh kedua, sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okey, tulang bahu kat mana? Okey, sini tulang bahu, kita boleh angkat bahu kita. Tulang tangan, okey, kat sini, tulang tangan. Okey, dan tulang belakang ni, yang belakang ni lah. Belakang murid ni tengok, dia boleh bengkokkan badan dia sebab dia ada tulang belakang. Okey, sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okay, yang ini pula, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran. Okey, tengok ni, dia boleh gerak ke belakang sebab ada sendi pada tulang bahu dia. Okey, ke hadapan, dia boleh bergerak ke hadapan, ke tepi, dia boleh bergerak ke tepi atau membuat putaran. Okey, yang ni semua ni adalah sejenis putaran lah. Okey, yang last sekali ialah sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okey, sendi pada tulang lutut. Okey, ni sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul. Tulang pinggul ni yang tepi ni, kat punggung awak ni, membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okay, bayangkan kamu tak ada sendi kat sini, boleh tak kamu bengkokkan? Bayangkan kamu tak ada sendi pada bahagian tulang pinggul, boleh tak kamu bengkokkan peha awak tu? Boleh tak awak angkat kaki awak? Tak boleh. Okey, bawah okey. Okey, sekarang ni cikgu ni tanya, berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang ditunjukkan, nyatakan fungsi sendi. Apa fungsi tadi? Fungsi sendi yang cikgu cakap tadi, sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okey, baca kehebat ni. Tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Kat sini banyak tulang kat sini. Kamu boleh tengok berapa banyak tulang yang ada. Kamu rasalah pada setiap, cuba kamu bengkokkan jari dan tangan awak tu, bahagian tapak tangan dan jari, buat seberapa banyak bengkokkan yang kamu boleh buat. Okey, berapa banyak tulang kamu rasa? Okey, kenapa kita ada banyak tulang kat situ? Bila banyak tulang dekat situ, maknanya ada banyak sendi. Kenapa perlu ada banyak sendi di bahagian tapak tangan dan juga jari ni? Okey, fikir-fikirkan. Kepentingan sistem rangka manusia. Kenapa sistem rangka manusia ni penting? Tengok, sistem rangka sangat penting untuk tubuh kita. Perhatikan situasi di bawah. Okay. Situasi 1, murid ni bangun semua, selamat pagi cikgu. Semua orang bangun dan memberikan ucapan selamat pagi kepada guru. Okay. Apakah yang akan terjadi kepada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Okay, boleh tak dia nak sokong, boleh tak badan kita menyokong tubuh ni tanpa ada sistem rangka? Okay. Kalau tanpa ada sistem rangka ni, murid ni tak boleh nak berdiri. Apa sistem rangka yang boleh menyebabkan dia menyokong dia supaya boleh berdiri? Ialah tulang belakang. Okay. Daripada ni, sebab ada tulang belakang, dia boleh berdiri. Dan juga tulang yang lain lah. Okay, seterusnya situasi 2. Apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Okay, tengok ni. Kalau kita tak ada sistem rangka ni, kita ada badan kita je, kita ada tubuh saja, apa akan jadi pada bentuk kita? Kita tidak ada bentuk yang tertentu. Kita tak ada bentuk, kita akan nampak kelihatan seperti jelly. Kita tak nampak lah, kita tak ada bentuk. Okey, situasi ketiga, okay, dia baling bola ni.
kena kat kepala. Apa jadi kepada otak jika otak kita tidak dilindungi oleh sistem rangka? Itu kamu jawab sendiri. Situasi 4, apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Kita tengok ni, kalau kamu tiba-tiba terjatuh kat tangga, kamu terjatuh, betul-betul jatuh ke bawah ni, apa jadi pada organ dalaman awak? Apa jadi pada paru? Apa jadi pada jantung? Apa jadi pada hati? Apa jadi pada organ-organ dalaman awak? Okey, cuba fikirkan. Okey, kalau ada masa, boleh cetak, ambil dekat sini. Kita ada QR code kat sini. Kamu boleh printkan sistem rangka manusia ni. Kamu akan boleh tampalkan, lekatkan, dan terangkan kepada rakan-rakan fungsi sistem rangka yang telah kamu belajar tadi.